agama baginya. Dan apa kebajikan laki-laki yang tidak menyuruh isterinya ataupun anak perempuannya ataupun saudara perempuannya dengan semaya. Maka bahwasanya ia dilaknat akan dia, bahwasanya ia seorang laki-laki tidak menyuruhkan ahli dengan semaya, dilaknat akan dia akan seorang tadi, dihalau akan dia akan seorang laki-laki tidak menyuruh daripada rahmat Allah. Dan jika tidak mengikut akan suaminya, jika tidak mengikut ia perempuan akan suami, maknanya suami suruh tapi tak turut, hendaklah diceraikan dia akan isteri juga. Suruh bini semaya tak semaya juga. Karena bahwasanya ia seteru Allah dan Rasulnya. Karena bahwasanya ia isteri yang tak semaya sana. Seru Allah dan Rasul. Dan wajib atas wali perempuan itu menolong suaminya sebagai bapa perempuan tua kita lah. Kena tolong kita sebagai suami ni. Kena bantu kita. Dan jika tidak menolong nasib masuk neraka dan mustahak ia akan murka Allah dan fidyah azabnya. Dan pedih, baca pedih bukan fidyah. Dan pedih azabnya. Hadis ni pun kita tak jumpa juga ni. Hak atas kata telah datang pada hadis tu. Wa warada fil hadisin. Ni pun kita cari tak jumpa juga ada ni. Banyak hadis juga yang tak temu tu. Maka bertolong-tolong oleh muhi saudara kuat atas taat Tuhan kamu. Bila kita bertolong saudara kita atas taat pada Allah, nescaya bahagia kamu dan kelabaan. Ada setengah kitab kekayaan kamu, dua naskah, kelabaan, kekayaan dan kelepasan kamu daripada azab Allah. Dan jangan kamu bermudah-mudah dengan pekerjaan ini. Asmaya. Maka demi Allah, bahwasa tidak bermudah-mudah dengan pekerjaan ini, malaikat mereka yang tidak kebajikan padanya pada mereka. Dan patutlah atasnya kalimatul azabi, seperti firman Allah Ta'ala, wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Dan patutlah atas mereka itu firman Allah Ta'ala dengan azab pada perhimpunan beberapa umat yang telah binasa dahulu pada mereka itu, daripada jin dan manusia. Dan bahawasa mereka itu adalah sekaliannya orang yang kerugian. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Ini sebelah Yamin ni. Nah, mereka sebelah Hadramaut mana. Di dalam kitab Nasaih, ada kitab Nasaih Diniyah. Bawah tu kita ada tulis sejarah hidup dia sikit sebanyak, tarikh beranak dah mati. Bawah dah. Orang Tarim ni orang Hadramaut. Dia sebut dalam kitab tu katanya, dalam kitab ni kita tak ada ni, insya-Allah cari biar ada, Nasaih Diniyah. Dan seperti barang yang wajib atas engkau bahawa engkau memelihara kasmaya, dan haram atas engkau mensisa kasmaya dan menghilangkan dia kasmaya. Demikian lagi wajib atas engkau bahawa engkau keraskan atas ahli engkau dan atas segala anak-anak engkau dan atas mereka yang di bawah perintahan engkau. Dikeras ni pada mendiri ke semaya. Tak ada situ dah. Suruh pakat-pakat semaya. Dan jangan engkau tinggalkan uzur bagi mereka itu pada meninggalkan semaya. Maksud tinggal uzur ni, tak boleh kita nak lak dengan kita tak suruh, tak gapo, tu tak boleh tu. Kok mana-mana pun kita kena suruh semaya. Mana kita nak buat sebab kata kita tak suruh kot tu kat ni, tak boleh. Maka mereka yang tidak mendengar dan tidak mengikut, maka hendaklah engkau menakutikan dia. Tak turut kita kata, tak dengar kita kata, kita menakuti dan engkau seksakan dia. Mereka tu kena kepada ahli kita lah. Dan engkau murka atasnya terlebih kerah. Mana kita marah sungguh lah, bukan marah main-main, nak marah sungguh. Dan terlebih besar pada engkau murka atasnya. Jikalau ia mau binasakan harta engkau. Malah kita marah atas dia yang tak semaya kita suruh ni,
Agak kata lebih daripada kita marah supaya dia wak nak bagi kita. Bila wak nak bagi kita marah. Marah lagu tu lebih tu lagi. Maka jika tidak engkau kerjakan demikian itu, nescaya adalah engkau itu pada orang yang bermudah-mudahkan dengan semaya. Kalau kita tak buat sampai tanggal saat ni, padahal kita semaya dah, tapi kita tak suruh sampai tanggal saat ni, kita termasuk orang bermudah dengan semaya dan bermudah-mudahkan dengan hukuk Allah dan agama. Dan mereka yang telah engkau seksakan dia dan telah engkau merkakan atasnya, padahal tidak ia mengikut suruh dan tidak ia takut. Kita denda dah, kita suruh dah, kita marah dah, tapi tak turut, duk cerah cara dia. Pada buat lagu mana? Sutrik dah kita ni. Maka hendaklah engkau jauhkan dia akan mereka tadi pada diri engkau. Dan lagi sedut sekali payah. Dan engkau halaukan dia daripada engkau. Hamba tu baik. Maka bahwasanya ia itu syaitan, tidak kebajikan padanya dan tidak berkat, dah berkasih-kasih dengan dia. Wala anak ke anak lah, dan hari duduk bercampur-campur dengan dia, dan wajib berseterukan dia. Wajib kita kena buat dia sebagai musuh kita, muka tak semaya, suruh tak pakai dah, dan berputuskan dia, tak kena silaturahim dah, dan ia daripada mereka yang menyalahikan Allah dan Rasul. Firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan dengan hari kiamat itu bertolan bersahabat, bersaing dan berkasih-kasihkan mereka yang menyalahi Allah dan Rasul. Dan jikalau ada mereka itu, yakni yang menyalahikan Allah dan Rasul itu, segala bapa-bapa mereka itu, walau bapa kita sekalipun. Tak, maknanya segi hormat tu hormatlah. Ataupun segala anak-anak mereka itu, ataupun segala saudara mereka itu, ataupun segala keluarga mereka itu. Ayat bawah tu dah lagi tu. Dia panggil tamamul ayah tu, baca sedikit insya-Allah bawah tu. Ayat sekerak, lepas tu dia tambah ke ayat bawah lagi. Maka dinafikan iman daripada mereka yang bertaulan dan berkasih-kasih. Orang yang berkasih dengan orang yang menyalahikan Allah dan Rasul, dalam Quran itu dia menafikan iman. Dan jika ada mereka itu pada orang yang sehampir-hampir daripada segala yang hampir sekalipun. Jadi nafi iman tu iman nafi iman yang kamilan lah. Iman yang sempurna letak situ. Sebab nak nafi terus tu mungkin dia mengucap dua kelima. Nafi iman dan kamilan letak situ. Maka labarkan olehmu hai saudaraku, dirahmatkan kamu, yakni mudah-mudahan dirahmatkan kamu oleh Allah atas mengekalkan semaya dan hadirkan dia ke semaya di dalam masjid, dan kamu minta berlindung dengan Allah daripada mensia-siakan semaya, minta jauh dari sia-siakan semaya dan menghilangkan dia ke semaya, dan kamu elakkan bersegera kepada semaya, dan kamu kekalkan berhenti atas semaya. Bermula semaya itu pendapatan hasilan bagi orang yang kelabaan, dan mendapat kelabaan bagi segala atqiya yang mubasyirina, segala takwa pada Allah yang dikhabarkan dengan kesukaan, dan kesenangan bagi segala zuhad yang salihin. Zahidun zuhad mana orang yang zuhud dunia. Dan semaya itu kelakuan dan perangai bagi segala orang bahagia yang muhtadin, yang dapat hidayah. Dan hibur hati, mana hibur hati bagi safwah yang muhibbin, kekasih orang yang suci hati dengan Allah, yang muhibbin, yang kasih pada Allah. Safwah dengan mana pilihan Allah lah.
Dan ghanimah bagi segala sadah yang arifin. Sadah itu makna ketua-ketua dan pemimpin. Dia menempati kesemaya salah satu harta ghanimahnya kita dapat dalam peperang ini. Bagi orang arifin billah. Dan ubatan bagi segala ulama yang amilin. Tidak membimbangkan mereka itu daripada semaya oleh syagil, oleh perkara yang memasghulkan. Itu syagil, perkara yang mesibukkan. Dan tidak hirau mereka itu pada ketika hadis semaya dengan yang naik dan yang nazil, yang turun. Yang nazil yang turun. Maka dirahmat oleh Allah Ta'ala akan seseorang yang bersegera ia kepada ta'at dan memelihara ia atas fardunya dalam jama'at. Allahumma sallimna minal mukhziyati. Doa hak tu kitab belum daripada nak masuk cara kitab ahkamit taharah. Wa dullana 'alal khairati. Dulla tu PM amal tu dulla. Wa dhaif lana al hasanati. Waghfir lana as-sayyiati wa as'idna fil hayati wa ba'dal mamati. Ya waliyal khairat wa ya rafi'ad darajat ya rabbal ardina was samawati. Bihaqqi sayyidina Muhammadin afdalul bariyat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalas salawati wa azkat taslim. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dasarnya kami sebutkan pula di sini segala perkara bergantung dengan semaya. Ini kita nak usap jaga hal semaya ni. Saning berkaitan dengan orang meninggalkan semaya dan kelebihan semaya. Seperti segala syarat semaya dan segala rukun semaya dan lain. Dan seseorang itu bahawa suci daripada hadas dan najis yang tidak dimaafkan. Kami mendahulukan kitab taharah. Ini kitab dia ni mula-mula sekali kitab ahkamit taharah. Sebab apa mendahului kitab ahkamit taharah? Kerana setengah daripada syarat sasmaya daripadanya. Syarat nak sasmaya ni kena taharah daripadanya. Ya taharah tu. Taharah tu pada kain dan badan dan tempat. Taluk situ. Dan tak haruh lagi tidak sah. Dan tidak haruh lagi tidak sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air yang mutlak. Baru sah. Maka berhajat kepada disebutkan dia dahulu. Jadi kena sebut bab air mutlak lagu mana. Dan daripada Allah Ta'ala jua kami pohonkan inayah. Inayah ni inayah tu mana memelihara. Dan taufik dan hidayah kepada aqwami tariqin. Kepada jalan yang paling betul. Wabillahil musta'anu. Wa alaihil i'timadu wa taklanu. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulai kita dengan kitab wa ahkamit taharah. Ini kitab pada menyatakan hukum bersuci. Apa makna bersuci? Satu bawah. Kebanyakan para fuqaha, tak keseluruhan adalah kebanyakan. Mereka memulakan hukum-hukum fiqh itu dengan bab taharah. Dimulai hukum fiqh dengan kitab taharah. Kebanyakan lagu itulah kitab fiqh ni tak ada mula dengan kitabul jinajah, tak ada. Bab taharah dulu. Kerana bahawasa taharah itu adalah syarat bagi solat. Solat bagi semaya yang ialah tiang agama. Dan sepenting-penting rukun Islam. Kama dia pada mengucap dua kalimah syahadah. Dan bahawasanya ia pendahuluan ataupun dikatakan sebagai mukaddimah bagi segala ahkam. Kata Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhta'. Para ashab Syafi'i mendahulukan bab ibadat di atas bab muamalah. Orang lain pun sakit Syafi'i juga tu. Ibadat dulu baru muamalah. Kerana ihtimam dengan pekerjaan yang masuk agama. Dan bab muamalah di atas bab nikah. Nikah yang ketiga. Dan barang bersangkut paut dengan nikah. Kerana bersangat berhajat kepadanya kepada muamalah. Dan bab munakahat pula di atas bab jinayah.
Jadi yang ketiga munakahah, yang keempat jinayah, 4 robok. Karena bahawa kurangnya pada berhajat dan ditakhirkan bab jinayah itu kerana sedikit berlaku dengan nisbah bagi bagian dulu. Jadi yang paling banyaknya adalah ibadat lah, hari-hari katanya. Hal lain itu tak banyak sangat, tapi berlaku juga. Ta'rifut taharah. Taharah dari segi bahasa ya an-nazafah wal khulusu minal adnas. Maknanya membersihkan daripada segala dangki-dangki yang basah hissi. Kira nampak betul lah, seperti najis, ataupun yang maknawi seperti segala keaiban dan maasi. Maksiat pengen daki kat tu, mazmumah dah, daki maknawi. Taharah pada istilah dengan mana izalatu hadasin au najisin au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Mengangkatkan hadah ataupun najis ataupun barang yang pada makna kedua dan di atas surah kedua, atas rupa kedua. Maka hadas itu ialah wasaf, satu sifat yang berdiri yang ada, yakni yang ada di badan, yang menegah daripada solat. Bila ada nak semaya tak boleh, benda tu kita tak nampak, macam kita ketuk lah. Dia panggil berhadah. Boleh semaya tak? Tak boleh. Benda tu ada di tubuh kita. Maknanya kalau kita kata tak ada, boleh kita semaya, kita boleh semaya. Dan umpama dah, itu mana wasaf. Dan adalah ia dengan salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk, akan sebut depan lah, ataupun dengan salah satu pada perkara yang mewajibkan mandi, asbabul ghusli. Dan najis itu benda maddi, benda maddi dia panggil, iaitu najis yang mengenai tubuh, macam zat lah najis ni, maddi dia panggil, tubuh badan dan pakaian dan tempat. Dan murad daripada kata atau barang yang pada makna kedua dan di atas surah kedua. Apa makna? Itu ialah tayamum dan segala mandi-mandi sunat. Jadi tayamum tu pada makna wuduk. Mandi sunat apa tu? Seperti mandi sunat jemaah dan tajdid wuduk dan basuh kali yang kedua, basuh yang ketiga, sapuh telinga, berkomo-komo dan umpamanya. Daripada segala nawafil taharah, segala perkara yang sunat waktu kita bersuci. Dan seperti demikian itu juga taharah perempuan yang mustahadah, atau pada maknanya dah. Dan salisul bauli, maka iaitu taharah dan tidak mengakak-akkan hadah dan tidak najis. Tidak mengakakkan najis, itu tidak najis pada kaum yang asah. Itu bukanlah kitab majmu' dan kitab mughni, kitab fiqh mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu. Bermula tidak haruh. Ya pelik kalau kitab Jawi ni. Arabnya la yajuzu wa la yasihu. Kaedah la yajuzu bukan dia mubtada, tapi belak dia lah. Bermula tidak haruh. Boleh juga wa adamu jawazi, tapi dia tak kecek, tak fiqh apa tu. Dia tak kecek. Biasa dia kecek la yajuzu wa la yasihu raf'u hadasin wala izalatu najisin illa bil ma'it tahiri, bil ma'it tahuri. Itu barang harap kat situ. Tapi bermula mubtada kita Jawi. Tak suruh ma'irab sangat pening. Dia pelagong harap tak supo. La tak boleh jadi mubtada lah. Tapi bermula tidak haruh. Lidah dia lagu tu lah dia. Kalau kata tidak haruh lagi tidak sah, sini tak suruh bermula. Tapi jangan beki dah, murih marah dia. Bermula tidak haruh lagi tidak sah, mengakakkan hadas dan menghilangkan najis, malaikat dengan air yang suci lagi menyuci. Tahirun mutahhirun, harap. Dan iaitu air yang suci menyuci dia, air yang tidak jatuh padanya najis dan tidak jatuh padanya sesuatu yang suci yang hancur. Kita panggil apa? Dia panggil apa dah? Mujawir dengan apa salah lagi? Bak-bak ni. Mukhalid salah lagi. Dia panggil mukhalid, jatuh. Kalau mujawir tak hancur sebab kayu jatuh, dia suku-suku boleh buat baik tu. Mungkin dia akan sebut. Dan tidak pula air itu sedikit. Air itu sikit
Tidak pula air itu sedikit, lagi pula musta'mal. Mana bukan musta'mal. Tu air mutlak. Akan siapa lah insya-Allah sebut lagi. Akan satu turun bawah tu yang kita tulis qauluhu tidak sah tu, kita tulis mengikut kitab Wisahul Afrah. Atau buat lama dah. Dia ada hasiah dia. Jadi waktu tu bukan kalam kita tu, kita tulis nakal pada kitab Wisahul Afrah, tengok di sana tu. Intaha muallifuhu Hamis, maknanya di tepi Wisahul Afrah, muka surat 13, Tabaq Al-Miriyah di Makkah tahun 1331. Maknanya kitab yang kita pergi di rumah selagi itu, tabaq tu 100 tahun lebih dah. Jadi Wisahul Afrah kita dah beli kat kedai hari ni tak ada tu. Tak ada dah. Dia tabaq ni ada rumah. Hak taknya kita. Jadi seolah supaya syarah Wisahul Afrah. Dia tak lek tepi pula lah. Jadi hak kita beli baru lah tak ada tak lek tepi. Sebab tu kita tulis tu, kalau qauluhu patut aku tebal nah, aku hitam besar tu tidak sah mengakak tu. Hak tu daripada kalam muallif sendiri yang tambah di tepi Wisahul Afrah. Hak cetak ke 1331 Tabaq Mekah dulu. Maknanya dah 110 tahun dah. Hari ni 1440. Lama cetak ke tu lebih kurang. Hukum air yang jatuh sewaktu yang suci padanya. Maka apabila jatuh padanya sewaktu yang suci yang hancur ia, mana mukhalid, seperti madu. Madu tu menisya madu lah. Ataupun yang bercerai daripadanya. Seperti yang bercerai daripadanya sewaktu, seperti kam-kama, komo-komo, macam yang baca tu. Kam-kama, komo-komo ni kena kepada za'faran. Tanda gitulah. Kitab Jawi ni dia panggil kam-kama, ada kitab Sabila apa baik, ada kitab Abu Yah Syadak apa balik. Bukan baca Arab tu, lugah Jawi dah. Maknanya hak Arab za'faran, sejenis bunga yang warna kuning. Ada juga sama kita tu. Orang nak nasi minyak arak ke apa, dia buat za'faran, warna kuning. Sikit pun dia kuning dah, nak merah. Tu kam-kama. Dan syai itu syahir lah. Syai teh kita makan. Ya, dia bercampur tu. Dan garai bukit. Lagu mana garai bukit, wallah alam tak tahu. Yang tidak ia pada tempat. Ataupun tempat lalu je. Bukan tempat lalu. Ya, kalau tempat lalu air jalan tu tak apa tu. Maaf. Dan mengubahkan air pada rasa ataupun baunya ataupun warna, 3 sifat. Berubah tu maf'ul mutlaq. Akan sebagai berubah yang keji, berubah yang bersangat teh. Maka air itu suci pada dirinya, tidak menyucikan najis. Apa makna? Hukum air bila masuk benda yang tersebut ni boleh kita guna untuk buat minum, makan, tak. Tapi nak mengakak hadas hukum tak boleh. Itu lah. Nak menanak apa boleh. Akan satu di bawah. Disebut dalam kitab Mu'tamak bagi Dr. Muhammad Zuhaili. Tu ada lagi ni, hafizahullah. Kitab ni 5 jilid. Darul Qalam tamak dia. Tu Qawaid Fiqhiyah 2 jilid dia. Banyak kitab dia buat. Dia tahqiq muhazzab ni jilid bagi Syirazi. Banyak kitab-kitab. Banyak kitab fiqh syafi'i dia buat lah. Dr. Muhammad Zuhaili kena kepada adik Wahbah Zahili. Air mutlak yang bercampur padanya sesuatu daripada benda yang suci dan tidak mungkin boleh dicerai daripadanya. Nak becek tak boleh. Dan tidak diitlak atasnya nama air mutlak. Dan mungkin terkaya air itu daripadanya. Maka air itu suci, tidak menyucikan. Mana suci sekadar diri dia, dia tak dapat menyucikan yang lain. Seperti air yang bercampur dengan za'faran dan kapu dan syai. Syai tadi lah, syai. Kerana bahawasa tidak dinamakan dia air. Sebab tu tak boleh kita nak menyucikan. Dan seperti demikian itu juga jika bercampur air yang banyak ataupun yang sedikit dengan sesuatu yang cair yang muwafaqahkan dia pada sifat. Sifat dia sama dengan air. Seperti air bunga mawar hilang bau. Putih sama putih, jenis sama jenis. Bila bercampur dua tu, sama juga hukum tu. Maknanya suci pada diri, tidak boleh menyucikan yang lain. Dan berubah sifatnya ataupun rasanya ataupun baunya. Maka air itu suci, tidak menyucikan.
Dan ini harus diistikmalkan dia pada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi kalau kita nak basuh najis tak boleh mengangkat hadas pun, mandi, wuduk tak boleh maka. Dan tidak mengangkatkan hadas, dan jika ada air itu 1000 kirbah grebo lah, 1000 kirbah, baca kurbah bukan, baca kirbah. 1000 grebo. Grebo ni bekas yang dibubuh air yang buat daripada kulit kambing dan sebagainya. Tak buat buai terbagi kirbah sekalipun. Kerana bercampur air itu dengan sesuatu yang terkaya ia sesuatu daripada air. Dan seumpama air yang bercampur ini air mustakmal, serupa juga hukum tu. Apa makna? Pada pihaknya suci, pada diri tidak mengakakkan yang lain. Pada mengakakkan hadas dan membasuh najis, tak boleh lakukan. Maka air itu suci, tidak menyucikan. Jika ada ia kurang daripada 2 qalah, air mustakmal. Jadi maknanya kalau air itu 2 qalah tak apa. Sebab 2 qalah la yahmilul khubusa, tidak menanggung akan najis. Akan sebut hadis depan dah. Dan tidak berubah air yang mustakmal pada menghilangkan najis itu dengan najis serta dengan berapa syaratnya. Lepas tu tepi itu dia ada taklid bawah dah. Itu pun daripada kitab Isyaul Afrah, kitab kalama belaka tu. Kalau serta dengan berapa syarat, iaitu dengan syarat tidak berubah dan tidak bertambah timbangnya. Air mustakmal pada menghilangkan najis ni panggil apa? Air ghusalah pada Arab. Air basuh, kita basuh bagi basuh najis. Ya ada bahasa suku tu. Air yang kita basuh najis, kemudian kita tadah di bawah. Ni kita tak guna pak kita ni. Tapi hukum dia ada tu, suci tu. Ma'un ghusalah dia suci. Tapi syarat dia satu tidak berubah. Kalau air tu bau busuk alih dah. Dan syarat pula tidak bertambah timbangnya. Air tu jangan lebih. Kalau lebih tu makna mari hal lain. Air tu. Kamar dia pada bercerai no. Daripada bagai yang ada ia, kamar dia pada dikira-kirakan qadar bagai yang mengisak oleh benda yang dibasuh itu pada air. Faham kata gitu. Kain sarung kita selah ni air timur 5 liter. Kain sarung kita kalau kita celup air dia isak air 1 liter. Lebih lagi 4. Mana bila kita basuh, kita jiruh air di atas, kita tak ada bekas bawah. Air dalam bekas tu kalau baki ada 4 liter, maksudnya kain serok 1 liter, air tu suci. Tu makna salah. Tapi kita tak guna, mak kita sebab air banyak. Tu hukum dia. Suci air tu ke? Sampai syarat jangan berubah semula-mula. Itu makna qadar barang yang mengisap oleh, mana isaplah serok oleh benda yang dibasuh itu pada air, dan barang yang keluar pada cemat-cemat najis pun tubik, dan bahawa suci oleh tempat yang dibasuh, dan bahawa mendatangi air atas najis. Itu syarat dia belaka tu. Maksud mendatangi air atas najis ni lagu mana? Jangan ambil air, jangan ambil benda tu celup le air, jangan. Maknanya kalau kita kata kain kita ambil air jiruh atas, mendatangi air di atas najis, nak gitu. Kalau kita ambil kain celup lah tu, habis air punah ni. Syarat kita basuh makna salah. Tu syarat dia tu bahawa mendatangi air atas najis. Mana ambil air jiruh atas najis. Maka jika ketiadaan satu syarat yang tersebut adalah air itu mutanajjis. Pendek kata masalah air ma'ul ghusalah ni payah juga ni nak jadi suci ni kena syarat-syarat dia. Dhabi air mustakmal. Bermula air yang mustakmal itu air yang diangkatkan hadas dengan dia dengan air, ataupun dihilangkan najis dengan dia dengan air. Air kita basuh najis mustakmal. Maka keluar dengan yang tersebut itu air yang dipakaikan pada wuduk yang sunat dan mandi yang sunat. Mafhum dikeluar tu mana bukan mustakmal. Dan jika yang dinazarkan dia sekalipun, apa dinazar, wuduk ke ataupun mandi, demikian lagi air yang terpakai pada basuh yang kedua dan yang ketiga pada wuduk dan mandi yang fardu, maka iaitu suci lagi menyuci. Itu bukan mustakmal tu. Air basuh kali yang kedua yang ketiga suci dan menyuci, bukan mustakmal. Hak mustakmal ni kesimpulannya air yang kita mengangkat kali pertama mula-mula tu mustakmal. Hukum mustakmal bawah.
Hukum air musta'mal itu suci juga, tidak boleh menyucikan yang lain. Makna dia tu boleh kita guna buat minum makan, tapi nak basuh najis dan mengangkat hadas tak boleh. Dalil keadaan air musta'mal itu suci ialah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'kilu fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'i. Baca wuduk pakai wa, mana air berwuduk. Datang Rasulullah menziarah sakit akan daku, dan aku orang yang sakit tidak sedar aku. Mana sakit dia berat, tak ada khabar apa dah. Maka berwuduk ia dan menuangkan ke atas aku pada air wuduk. Nabi ambil air semaya, ambil air wuduk tu jiruh atas dia sebagai penawar. Tak, ubat. Adapun air yang terpakai pada wuduk kanak-kanak, apa hukum pula? Kita ambil budak ni, ambil air semaya. Dan jika belum memayit sekalipun, seperti yang diwudukkan dia oleh wali kerana tawah. Bila kita nak tawah, budak, dia kecil lagi, kita kena buat wuduk bagi dia. Lepas tu air itu lagu mana? Dan wuduk Hanafi yang tidak berniat. Orang Hanafi yang ambil air semaya tak niat, pakai basuh muka gitu je. Air dia lagu mana air dia? Dan yang terpakai membasuh kepala ganti daripada menyapuh. Asal kepala kena sapuh, kita jiruh. Air tu. Dan yang terpakai pada mani mayat, dan yang terpakai mana yang guna lah, pada mani perempuan yang kafirah kitabiyah daripada haid ataupun nifah, supaya halal ia bagi suaminya. Yang niatnya bukan perempuan suami yang niat untuk nak suruh diri pada suami ataupun pengulunya Islam, banyak masalah tu. Dan yang terpakai pada mani perempuan yang gila atau perempuan yang anggan daripada mandi, ketina malah mandi gila gua tak tahu tak. Dan maka dimandikan dia oleh suami atau pengulunya Islam daripada haid ataupun nifah, supaya halal ia baginya, ia perempuan itu baginya, bagi suami ataupun pengulu. Masalah semua sebut tadi. Maka segala air yang terpakai pada yang tersebut itu tidak menyucikan. Lepas tu hanya suci juga. Apa makna? Air hak semua guna, apa masalah saat ni itu tak boleh kita nak mengakakkan hadas, nak basuh najis, tak boleh. Yang bolehnya untuk nak buat minum makan menanak tak apa tu dah. Tu ya. Maka hasilnya air yang musta'mal itu air yang sudah terpakai pada taharah yang tak dapat tidak daripadanya. Mana taharah yang mesti, taharah la buddah. Sama ada ia berdosa meninggalkan dia ataupun tidak, seperti segala tersebut. Dan jika jatuh najis pada air yang suci, air suci najis jatuh, lagi menyucikan, air itu suci lagi menyuci, najis jatuh, lagu mana hukum? Dan berubah dengan najis itu baunya ataupun rasa ataupun warna. Dan jika sedikit berubahnya sekalipun, jawabnya najislah air itu, semua najis, tak boleh guna lah. Jangan dikatakan pada diri dia nak guna hal lain pun tak boleh. Tahu. Dan jika ada ia seperti lauk sekalipun, tahulah, nak katanya banyaklah. Maka jika tidak berubah dengan dia sewaktu, maka tidak ia najis. Tak ada usak dah, itu tak najis tu. Melainkan jika ada ia kurang daripada 2 qalah, tu jadi najis. Ada 2 qalah kat atas tak apa, kali kurang najis juga. Lepas tu kena tambah cukup 2 qalah, baru tak apa air tu. Habis kata. Hukum hilang berubah air yang banyak. Dan jika hilang berubah air yang banyak, air banyak yang berubah dengan najis, dengan sendirinya, dengan umpama panjang masa diam, air lekolah di belakang kan, jatuh air saya busuk, kita pun tinggal tak ada mandi seminggu, pergi tengok semula tu, tak apa dah weh, tak ada bau gapo, air kembali seperti asal. Ataupun ditambah air atasnya, pakai buah air tambah lipah menitir, dua masalah tu. Dan jika ada yang mutanajis sekalipun, hak kita tambah tu air tak molek dah, air mutanajis. Jawab masalah sani, nascaya kembali air itu jadi suci, supaya asal semula. Suci semula, maknanya suci, yakni lagi menyucikan. Kena tak begitu. Mutahhirul li ghairi. Karena sudah hilang sebab najisnya.
Demikian lagi jika hilang berubahnya dengan sebab air yang diambil daripadanya. Sama juga tu. Dan air yang tinggal lagi itu 2 qalah. Air 2 qalah lebih. Bau busuk. Kita cebok tubik tinggal lagi 2 qalah dalam hilang bau, suci. Tak apa dah. Itu masalah. Maka iaitu suci seperti barang ada ia dulu. Dabit air 2 qalah. Ini kira masa dulu. Bermula 2 qalah itu 500 ritlin Baghdadi. Ritlin tu mana kati Baghdad. Nanti nak ayat hak baru tadi baca tu dulu. Dan dikodakan dia oleh ulama dengan 5 greba daripada greba Hijazi. Tak erti belakang ni. Maka dabitnya pada tempat 4 persegi 1 zirak, 1 hasta serobok dengan zirak anak ada pada pihak panjang dan lebar dan dalam. 4 persegi lah zirak hasta. 1 hasta serobok. Dan pada tempat yang bulat macam sebuah kerek. Maka 1 zirak luahnya yakni bukanya dan 2 zirak setengah dalam. Apa tu? Buka 1 zirak setengah dalam apa ni? 1 zirak buka. Kecil yang macam lambung luas tu dia mari. Tapi dalam kat tu nak 2 hasta setengah. Supaya lagi biru tu lah lebih kurang dah. Sak ke supaya lagi biru sapah tu ya. Bekas sapah. Dan manakala adalah luasnya 1 zirak adalah kelilingnya 3 hasta campur tu dan 1 sobok zirak. Dan pada tempat 3 persegi maka 1 zirak setengah lebar dan panjang dan 2 zirak dalam. Tengok bawah ke satu mudah kira hak lah ni. Lumayan ritling payah hati. Tak. Mengikut pendapat ulama muasirin ulama hak semasa ni tentang dabit air 2 qalah itu ialah lebih kurang 200 kilogram. 200 kilogram daripada air ataupun 200 liter. 200 liter lebih kurang. Kira kalau bekas sapah biru tu agak kata 200 boleh. Tapi jangan lebih kurang lah. Dan telah ditakdir sebahagian mereka itu dengan barang bersamaan dengan 204 kilogram. Ada juga ulama mengatakan 204 kilo dan sebahagian yang lain pula 192.85 gram. Tak sampai 200. Ini sikit. Jadi untuk penjelasan buka kitab hak baru-barunya Mu'tamad hak bagi Zuhaili dah buka. Banyak lagi tu dalam fiqh wahbah Zuhaili, dalam al-fiqhul manhaji, dalam hak syarah-syarah Mustafa Bura banyak lagi. Tu timbul hak masalah ni lah, masalah ni. Kita ambil yang paling mudah kalau katanya 2 qalah banyaknya kalau kita suka di hari ni 200 liter mudah gitu. Nak ambil 192 takut tak ingat. Nak ambil lebih boleh 204 liter. Apa ni 204 kilogram. Betul. Dan jika jatuh di dalam umpama minyak atau di dalam air yang sedikit oleh najis yang halus yang tidak dilihatkan dia mata pertengahan. Kalau minyak masak kita najis jatuh mata tak kelih tak nampak. Ataupun jatuh padanya bangkai binatang yang tidak baginya darah yang mengalir, jatuh lipah, jatuh cicak, jatuh kabur dan sebagainya, jatuh katu. Kita panggil katu, gapo dia panggil? Hak saya ahun api tu. Apa balik dia panggil katu? Bila di bahasa Malaysia ke? Katu hak saya punya hujan. Katu juga. Ke ada kerkatu ke gimana kan? Kadang-kadang yang bahasa tak sama. Tak. Kita panggil pokok, tapi bukan pokok ni siapa panggil? Sesumpah dia panggil tu. Tak nama dia dah nama dia. Bewak lah ke tu. Apa ke? Jika dibelahkan anggota pada ketika hidupnya seperti kala, cicak dan kumang tu kumai dan kabur tu kubur. Kalau kita belah dan tidak manakala kita belah tu darah tak ada dan tidak mengubahkan air ataupun sesuatu yang cair dan saya tidak menajiskan dia walaupun mapuh. Air dalam bekas timbul ataupun nak kabur jatuh, mapuh kakung dah. Tapi air tak berubah, benda tu darah tak ada. Teruskan boleh kita guna untuk mengakatkan taharah dan juga boleh kita minum makan, tak salah. Tapi syarat nak jangan berubah.
bawah ataupun lalak, maka tidak menajih iakan air. Karena hadis Rasulullah, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah, summa yatrahu, fa inna fi ahdi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an." Apabila jatuh lalak dalam bijana seorang kamu, hendak dah dicelupkan dia semua, celup sekoh lalu. Kalau dia tak tergelai belakang, dah tergelai tak apa dah lah. Kamu dia hendak dah dicampurkan dia, buai lalak. Sebab air tu boleh kita guna pula tu. Karena bahasanya pada salah satu daripada dua sayap itu penawar, dan yang satu lagi itu penyakit, mana racun. Hak ni hadis Nabi kata ni, hadis Sahih Bukhari. Tapi kaji orang di hari ni boleh buat kaji siapa hari ni tak tahu. Maknanya kaji segi kata dilalak tu ada penawar satu, racun satu tu. Orang panggil nak wikrak dak wicai. Bomo hari ni dia temuh dak kaji Nabi kata. Tak, mungkin tak temuh tu. Tak tahu. Tak tahu kata penawar ada. Wallahu alam. Benar tu senguti tu sebab ada sahih tu. Habis faslun fil istinja'i. Ini fasal pada menyata istinja. Bermula wajib istinja daripada tiap-tiap sewaktu yang keluar daripada kubur dan dubur. Istinja ni asalnya bukan dengan air dak lah. Bila bahas istinja ni masalah dengan batu dan benda yang seperti batu nak kerah-kerah. Jika ada yang keluar itu najis dan berlama tempat keluarnya, maka tak wajib istinja daripada sewaktu yang kering. Orang ni berak tubuh kering otak. Tak ada air sikit abuk. Wajib basuh tak? Tak. Paketuk dah. Bahkan makruh istinja daripada kentut. Minta maaf masa ketuk sikit. Gila itu tu. Tak. Makruh saja ketuk. Tetapi sunat. Tetapi sunat ia, tak baca berapa dulu. Jika basuh tempatnya, kalau basuh tu sunat istinja tu. Dan daripada umpama tahik yang kerah ataupun ulat yang kering. Jadi kalau kita kata orang berak tu baik kerah kung tak ada basuh. Tak wajib istinja tu sunat. Nak istinja. Kerana keluar pada khilaf, maka hendak istinja dengan air. Maka keluar dengan najis itu yang suci seperti mani, air mani tak apa. Maka sunat istinja daripadanya. Kerana keluar pada khilaf orang yang mewajibkan dia. Siapa yang mewajib tu bawah baca dah boleh. Hak belum tu tak ada lagi dah. Iaitu ulama Hanafiyah, mereka mewajibkan membasuhkan dia akan mandi. Tu khurujiman aujabaha. Kerana air mani di sini mereka adalah najis. Untuk lebih lanjut pembahasan tentang hak air mani, sila rujuk kitab Umdatul Ahbab, hak kita tulis jilid yang pertama 509. Mudah nak rajah hak terjamah dah lah. Lepas tu buka oleh kitab lain pun ada belanda lagi. Di sana angka 1. Lafaz istinja dan istijmar dan istitabah itu dengan makna satu juga. Dalam kitab fiqh tu kadang-kadang istinja, kadang-kadang istijmar, kadang-kadang istitabah. Macam dalam kitab Al-Bayan bagi Qadhi Imrani Syarah Muhazzab, dia ibarat kata istitabah. Dalam kitab tu lah. Hak tu lah. Iaitu ibarat daripada menghilangkan sesuatu yang keluar daripada dua jalan kubur dan dubur. Dan hukum istinja itu wajib ya pada kencing dan berak. Karena hadis Abi Hurairah katanya bahawa Rasulullah bersabda, ya wastanji wal yastanji bi salasati ahjarin. Anaklah beristinja ia dengan 3 anak batu. 3 anak, 3 bucu ikutlah. Kerana bahawasa menghilangkan ini najis tidak menghubungi oleh masyakkah pada wali, maka tidak sah solat sertanya seperti segala najis. Kedua turun di bawah. Waktu wajib beristinja di sisi mereka yang berkata wajibnya istinja, iaitulah bahawa wajib istinja itu hanya kerana sah salat. Kalau tak semaya tak kena istinja. Tujuan maksud kita istinja kita nak semaya. Oleh demikian berkata Ali Shibramulsi, setengah baca Ali Shibramulsi, baca lagi lah nama orang. Tidak wajib beristinja atas bersegera. Mungkin kata kena selalu tak lah. Bahkan ketika hendak mendirikan solat, bila nak semaya istinja.
dengan bahawa masuknya waktu solat, dan jika tidak hendak mengerjakan dia akan solat pada awal waktu sekalipun. Maka apabila masuk waktunya, wajib akan sebagai wajib berluah-luahkan dengan luasnya waktu. Ismaya ni waktu muwassa'un, mungkin masuk pak, tapi awal kita segera tu afdal ismaya. Dan akan sebagai wajib disempitkan dengan picitnya waktu. Kalau waktu tak banyak, wajib lalu. Kalau waktu luah, wajib juga tapi bukan selalu. Muwassa'un. Hatu tengok Hasyiah Syibramul Lasi atas nihayah. Dan harus bagi seorang bahawa ia istinja dengan batu jua dan benda seperti batu lah. Dan jika tidak dengan uzur sekalipun, boleh tak ada apa ni, air belana tapi kita saja nak guna batu, boleh. Dan jika ada ia pada tepi laut sekalipun, malah nak guna air, masing pedih bunga tahi ke batu. Bermula istinja dengan air afdal daripada istinja dengan batu, sebab dia menghilangkan bekas dan juganya ain, dua-dua. Dan menghimpunkan antara kedua itu terlebih afdal. Bawah kedua, kerana Allah Ta'ala memuji atas ahli Quba. Maka firman-Nya Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan, mana mensucikan diri. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, zahir dan batin. Maka menanya Rasulullah ke mereka itu daripada barang perbuat mereka itu, mereka berkata, inna nutbi'ul hijarata wal ma'a. Sesungguhnya kami ikuti, mana iringi akan batu itu akan air. Mula-mula guna batu, selepas tu guna air pula. Itu jalan yang paling boleh. Guna dua lah. Istinja dengan batu, diiringikan dengan air kali yang kedua. Dan wajib disucikan tempat istinja pada air najis. Air itu benda hak taqa maddi, benda hak taqa, benda air mazak. Dan bekas-bekasnya, jika ia istinja dengan air, dan jika istinja ia dengan batu, maka dimaafkan daripada bekas-bekasnya yang sedikit, bekas dia sikit, yang tidak menghilangkan dia melainkan air. Jadi kalau nak buang dengan batu, dia hilang tak habis, nak basuh dengan air. Jadi sikit tu maaf tu. Ataupun tembikar yang halus, tembikar payah pecah, pasu pecah kecil-kecil, kena buang dengan tu. Dan jika beristinja ia dengan batu, wajib disapuhkan 3 kali dengan 3 batu ataupun 3 penjuru, 3 bucu lah. 3 penjuru, 3 bucu. Bucu segi anak batu. Stokor tak apa tapi besar sikit. Dan jika sudah suci tempat istinja itu dengan kurang daripada 3 kali sekalipun, mesti kena tambah sampai 3. Sebab pakai hadis tu. Wal yastanji bi salasati ahjarin. Ada situ. Kerana riwayat Muslim daripada Salman radhiyallahu anhu katanya, menegah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu. Kita tengok dari sana dulu. Akan satu lek sana 3 penjuru. Yakni wajib 3 kali sapu, dan dikala dengan penjuru anak batu yang satu sekalipun tak apa dah. Ataupun dengan 3 anak batu ataupun barang yang ganti daripadanya. Maka jika tidak bersih tempat itu, wajiblah dibersihkan dia. Dan disunatkan perhimpunannya itu witi, yakni 5, maknanya kalau 3 tak suci, tambah kali yang keempat, suci kali yang keempat, sunat sampai 5. Itu cara dia. Kalau tak 5, suci kali yang kena, tambah sampai 7 atau dan sebagainya. Kerana hadis riwayat Salman sabda ia daripada Nabi SAW bersabda ya, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Jangan istinja seorang kamu dengan kurang pada 3 batu. Itu hadis yang disebut oleh apa dia dah di atas tu Wisal Aprah tu, hadis riwayat Muslim pada Salman. Hadis ni dah kita sebut di bawah dah. Sebab tu taklid ke 1 tu, hadis ini telah kami sebut di atas pada nota kaki rakam 1. Sebut dah, belum ada tu. Maka jika tidak suci tempat istinja itu,
Maka jika tidak suci tempat istinja itu dengan 3 kali sapuh, wajib ditambah atasnya hingga suci. Tambah. Sekiranya tidak tinggal malaikat bekah no. Yang tidak dihilangkan dia akan bekah malaikat dengan air. Ataupun bika yang halus yang telah terdulu sebut tadi. Maka jika sudah suci dengan yang gasal. Gasal ni makna yang apa dia panggil? Yang tak cukup gula. Suci kali yang ketiga, jangan tambah. Suci kali yang kelima, tambah siapa ni? Sekali 5 tu ya. Ha? Yang gasal. Gasal ni panggil tak cukup gu. 3, 5, 7, 9, tu tak cukup. Jangan ditambah atasnya sesuatu. Dan jika suci dengan yang ganap. Ganap ni cukup gu. Suci kali yang keempat, tambah di 5. Suci kali yang ke-6, tambah di 7. Maka sunat ditambahkan satu lagi seperti sudah suci dengan 4 biji batu. Maka sunat ditambah dengan yang kelima. Nampak tak? Kalau suci yang gasal cukup setakat tu. Kalau suci dengan kali yang ganap tambah satu lagi. Nak jadi witir juga. Barang pada makna batu. Dan pada makna batu itu pada istinja. Maksud pada makna batu ni bagai seperti batu. Asalnya batu lah. Ialah tiap-tiap sesuatu yang kerah, yang suci, menanggalkan najis. Menanggal tu yang menghilangkan najis tu menanggal. Yang tidak dihormatikan dia. Kalau benda hormati tak boleh. Ngerti benda hormati? Roti kering ya. Kita nak buat istinja tak boleh. Roti makan ni tak boleh. Ataupun ikan kering. Allah belakang. Siapa boleh? Dia kasak ikan kelongi kan? Tak boleh tu. Makan ni orang. Seperti perucuk kain. Dan belulai yang sudah disamuk. Kerana hasil maksud dengan dia. Ini boleh ni? Ini boleh. Maka keluar dengan sesuatu yang tu nak ngor situ. Bukan air tak. Maka keluar dengan sesuatu yang keras itu yang cair. Seperti air mawar dan cuka tak boleh. Dan keluar dengan yang suci, sesuatu yang najis. Seperti batu yang mutanajis ataupun tahik yang kering tak boleh. Batu mutanajis tu kena basuh dulu kalau kita nak guna. Tadi kita sapuh dah. Lepas tu nak sapuh pula tak boleh. Kena pergi basuh dulu. Dan keluar dengan yang menanggalkan itu sesuatu yang tidak menanggalkan. Seperti tanah yang lembut. Yang hambur. Tak boleh. Bila kita pak jadi pahu. Tak boleh. Ataupun arang yang lembut. Arang tu harai. Harai. Ambil harai sapuh di punggung. Jadi pahu. Tak tubik. Dan yang licin. Umpama buluh. Tak boleh ke tu. Dia tak tubik. Buluh ke pahit biru ni ke tak boleh. Kaca-kaca geli tu ya. Selama tidak belah kan. Tapi kalau belah tak apa. Semilu tu beringat pula ya. Tak. Kalau buluh, kalau belah semilu tu, darah teruk pada licin ni. Dan kaca lah buluh tu, pelapik pun tak belanang rumah tu. Dan dibuat istinja dengan bekas yang dibelah lah. Dan keluar dengan yang tidak dihormatikan dia. Paknya bagi kharaja belakang tu. Suatu hak atas tadi. Sesuatu yang dihormatikan dia ke sesuatu. Seperti makannya anak ada. Umpama roti kering. Tak boleh tu. Selama tidak dihanguskan dia. Kalau angin, tu kata akhir lah. Lagi. Dan seperti makan jing umpama tulai. Tulai dah tahu apa tak? Tak boleh tu. Jing dia makan. Dan jika dibakar hangus sekali pun tulai tak boleh. Makan tulai tu makan jing. Karena tidak keluar pada keadaan yang makan jing. Angin dia makan, tak angin dia makan. Adapun makan binatang maka harus istinja dengan dia. Dengan makan binatang umpama rupuk dan lain no. Rupuk jeraming boleh belaka tu. Gatal tak gatal tu suku. Hukum. Syarat-syarat istinja. Kata dulu syarat istinja bermula syarat istinja dengan batu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil alamin.
nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.